Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. So hari ini seperti dijanjikan, saya akan buat live sharing bersama you all. So Alhamdulillah hari ini diberi peluang kita cepatkan sikit pukul 2 untuk sesi perkongsian pada hari ini. So salam Jumaat dan selamat petang semua. So yang ada di luar sana, lepas tu boleh tengok live hari ini, boleh share kepada kawan-kawan yang nak tahu atau dapatkan tips berkaitan dengan penjagaan anak-anak berkeperluan khas di rumah, sebab pada hari ini kita akan share tentang tajuk ataupun topik berkaitan dengan ibu bapa sebagai terapis di rumah. So kita tunggu lagi untuk kita beri kepada viewer ke mana-mana untuk join kita punya live session pada petang ini. Kita tunggu sebentar. Okey, jadi untuk petang ini kita akan buat sharing sedikit berkaitan dengan penjagaan anak-anak berkeperluan khas di rumah. So kita tahu sekarang ni tengah musim PKP, ada sekolah yang terpaksa ditutup ataupun mungkin sekolah sekarang dibenarkan untuk beroperasi, tapi mungkin ada ibu bapa yang ada kekusaran ataupun rasa bimbang untuk untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat terapi ataupun pusat intervensi, sekolah berkeperluan khas dan sebagainya. Alright, okay. Okay, sorry lah saya tak publickan pula. Alright, patut tak boleh masuk. Assalamualaikum semua, selamat petang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan selamat petang. Okay, Alhamdulillah hari ini dapat join saya untuk sesi perkongsian kali kedua. Saya try untuk live tapi masih belum berani untuk live seorang diri. So minggu lepas saya live bersama kita punya speech therapist. So minggu ini saya akan ditemani oleh dua orang. Lepas tu kita punya terapi cara kerja. So nanti saya akan perkenalkan kepada mereka. So untuk kawan-kawan yang kat sana, selamat petang, salam Jumaat, dah makan ke belum? Okay, so petang ni kita santai-santai je. Topik yang memang santai, kita bawakan memandangkan sekarang tengah PKP, semalam baru je announce PKP dilanjutkan sehingga 4 Februari, walaupun bagaimanapun kita anggapkan dan kita ambil ini sebagai satu perkara yang positif lah. Jadi sepanjang PKP ni kita tahu dilanjutkan, mungkin ada ibu bapa yang tidak menghantar anak-anak mereka ke pusat terapi, kan rasa bimbang dan risau. So apa anak-anak perlu buat kat rumah? So ini lebih kepada perkongsian berkaitan dengan penjagaan anak-anak berkeperluan khas. Kita tahu untuk menjaga anak berkeperluan khas ini memerlukan perhatian yang lebih berbanding dengan kanak-kanak yang biasa. So mungkin ada juga pusat terapi yang tutup disebabkan ada physical contact dengan patient ataupun klien. So mungkin menyebabkan tidak buka dan kadang ibu pun rasa khawatir ataupun gusar untuk anak-anak mereka. So mungkin hari ini kita akan share sedikit tips ataupun strategi yang parent-parent boleh gunakan di rumah. So sebenarnya kalau saya tengokkan tips yang diberikan oleh OT kita, tips ni bukan hanya berguna untuk kanak-kanak berkeperluan khas. So sebenarnya aktiviti ni juga boleh digunakan untuk bersama anak-anak di rumah yang masih umur 6 tahun ke bawah untuk memenuhi aktiviti mereka di rumah. So mungkin ada
tahan ke tadika kan masa risau dengan COVID ni. So kat rumah tak tahu apa aktiviti nak buat dengan anak-anak. So mungkin boleh aplikasikan strategi yang kita gunakan. So hari ni sebelum saya berbual panjang, saya nak kenalkan dulu yang bersama-sama saya pada hari ini. So saya jemput dulu kita punya OT Aina. So hi OT Aina. Okay, so OT Aina merupakan terapi cara kerja di Mind Care Center dan seterusnya kita ada seorang lagi OT iaitu nama dekat-dekat je Nana juga kan. Okay, kita jemput OT Ana. Okay, apa khabar OT Ana? Hai, khabar baik. Okay, so jadi OT Ana dengan OT Aina akan bersama saya petang ini sebab jika ada soalan daripada viewer kat sana yang tengok kita punya sharing session ni, jika ada soalan boleh type di ruangan komen. So mungkin soalan-soalan berkaitan klinikal saya bukanlah pakar untuk menjawabnya, so saya akan serahkan kepada mereka untuk membantu menjawab persoalan ataupun pertanyaan anda. Okey. Berbalik kepada berbalik kepada tadi, tajuk utama kita adalah parent sebagai terapis. Maksudnya tanda soal tu kan. Jadi sebenarnya boleh ke tak boleh parent menjadi terapis kat rumah? Okey. Disebabkan PKP ini sebenarnya kita memang menggalakkan ibu bapa di rumah bukanlah menjadi terapis yang qualified ataupun sebenarnya peranan ataupun ibu bapa itu perlu menjalankan aktiviti-aktiviti yang bagaimana terapis sering ataupun kerap lakukan di aktiviti EIP ataupun semasa mereka mendapatkan intervensi dan sebagainya. Okey, kita amat menggalakkan ibu bapa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti berbentuk terapi ini sebab sebenarnya kalau kita tahu anak-anak kalau mereka pergi ke one to one session bersama OT. So mungkin satu sesi hanya 1 jam sahaja dan bila 1 jam tu mungkin seminggu hanya sekali saja sesi bersama dengan OT. Jadi kebanyakan anak ini berada di rumah bersama dengan ibu bapa. So masa mereka kat rumah tu lebih panjang berbanding mereka bersama dengan OT ataupun terapis di pusat-pusat terapis. Dan bila ibu bapa sebenarnya menjalankan terapis di rumah, selain anak mendapatkan perkhidmatan terapi, ia sebenarnya dapat membantu menggandakan lagi keberkesanan suatu intervensi tu. So bila kat pusat terapi menjalankan terapi dan di rumah juga parent aplikasikan aktiviti-aktiviti terapi, so secara tak langsung sebenarnya dia membantu anak tu mempercepatkan proses terapi itu dan perkembangan anak tu lebih baik lah. Macamlah kita cakapkan kalau kita pergi tuition sebulan sekali kan berbanding dengan kita pergi tuition seminggu sekali, lepas tu kat rumah pun kita buat ulang kaji. So kita boleh nampak lah progress itu dengan lebih baik. Tapi nak kena ingat juga ya, aktiviti-aktiviti terapi yang dijalankan mestilah mendapat khidmat nasihat daripada ahli terapi sebab kadang-kala ada aktiviti-aktiviti terapi yang kurang sesuai untuk dijalankan ibu bapa kerana ia memerlukan teknik yang betul. Contohlah kita nak buat urutan kepada anak kan kita tak pandai teknik tu kan tergeliat menyebabkan salah urat dan sebagainya. So ada beberapa aktiviti-aktiviti yang mungkin kurang sesuai untuk ibu bapa jalankan di rumah. So kita hari ini kita akan buat sharing sedikit aktiviti yang saya rasa agak mudah. Bahan dia pun ada yang dekat rumah, kita tak perlu beli barang untuk spend duit untuk beli untuk buat aktiviti ini. Dan sebenarnya nampak aktiviti mudah tapi sebenarnya aktiviti ini untuk kanak-kanak berkeperluan khas memang sangat-sangat membantu dan ini merupakan antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan semasa proses terapi. Sebab again bila dengan kanak-kanak berkeperluan khas ini mereka memang memerlukan bantuan untuk perkembangan kehidupan seharian. Okey, jadi sedikit sebelum ni tips yang saya nak sharekan dengan you all sebelum kita melakukan terapi ada beberapa perkara yang ibu bapa perlu ambil perhatian. Okey, pertama sekali bila kita nak buat terapi di rumah,
ibu bapa perlu menghasilkan ataupun mengadakan satu jadual rutin terapi. Okey, rutin ni lah lebih kepada kita nak aktiviti tu konsisten, lepas tu ataupun anak itu lebih berdisiplin lah. Okey, jadi contohnya kita nak buat pagi, kita nak buat aktiviti motor kasar. Kemudian tengah hari kita nak buat sensory. Kemudian petang kita buat aktiviti fizikal. Okay, so bila kita dah identify aktiviti-aktiviti yang kita nak buat dan bila kita nak buat sesi tersebut, so pastikan ia menjadi rutin yang konsisten. Okay, contohnya bila kita kata nak buat aktiviti motor kasar pada sebelah pagi, so aktiviti itu boleh dijalankan lebih kurang 15 hingga 20 minit. Tak perlulah aktiviti itu memang 1 jam. Kadang-kadang sebenarnya untuk satu aktiviti itu boleh jalankan lebih kurang 15 hingga 20 minit secara konsisten. Dan parent juga boleh dan perlu berkomunikasi dengan anak, terangkan jadual rutin terapi ni pada anak supaya anak tahu okey. Sebab bila mereka pergi ke pusat intervensi ataupun mereka menjalankan aktiviti terapi, mereka ni kita kan bila kita kata jadual, jadi anak tu tahu rutin apa yang mereka buat, so mereka okey. Yang kedua, bila kita tahu tadi kita nak buat aktiviti terapi di rumah, so kena pastikan tiada gangguan-gangguan. Okey, ataupun kena meminimumkan ataupun mengurangkan gangguan-gangguan yang ada. Contohnya lah dari segi gangguan dengan adik-beradik. So ketika itu kita nak buat sesi dengan anak kita ini, tiba-tiba ada adik-beradik kat situ bermain-main, berlari-lari. So ia akan menyebabkan anak kita yang nak buat aktiviti dengan kita ini akan rasa hilang fokus ataupun dia akan rasa macam nak join lah adik-beradik atau abang yang tengah berlari tu kan. Jadi ia akan menyebabkan gangguan supaya anak tu tak dapat memberi tumpuan yang baik. Screen exposure pun memainkan peranan yang penting. Okey, ada TV dan sebagainya, gadget sebagainya. So screen exposure ni pun ibu bapa perlu meminimumkan ataupun kurangkan supaya ia tidak mengganggu fokus anak. Dan yang ketiga untuk tentang gangguan persitaran ini, elakkan semasa nak buat aktiviti tu, time tu lah kan pasangan kita ni tengah nak vacuum kan. Lepas tu ayah ni nak pasang lepas tu frame baru beli kat IKEA semalam, drill kat dinding ni. Anak tengah nak buat aktiviti kan. So bunyi-bunyi macam vacuum, drill, blender ni juga boleh mengganggu anak-anak. Sebab kita tahu anak-anak berkeluhan khas ni mereka ni agak sensitif. Kan mereka ni memang tumpuan mereka sangat lemah. Jadi kita kena meminimumkan gangguan-gangguan yang lain. Okey, yang ketiga, ini selalunya memang akan ada selalunya isu-isu yang sering diutarakan oleh ibu bapa. Bila buat dengan anak selalunya anak ni jadi manja. Okey, so sebenarnya ibu bapa kena tegas. Okey, tegas maksudnya bukan garang tegas. Tegas maksudnya kena firm. So kita kena follow jadual. Lepas tu kita jangan kalau anak tak nak buat tu kita layankan tak apalah tak nak buat lah. Okey lah. So anak tu akan rasa tak payah buat pun tak apa. So parent ni kena jadi lebih tegas sebab kita kena tahu bila anak bersama ibu bapa, mereka punya self esteem ataupun confidence level mereka akan menurun. Okay, jadi turun. Jadi mereka akan rasa dia rely on dengan parent mereka. So yang ketiga adalah ibu bapa perlu tegas semasa menjalankan aktiviti terapi di rumah. Okey, so far clear tak? Rakan-rakan lain sikit boleh share dengan kawan-kawan yang lain di page-page yang sebagainya. So kita welcome untuk sebarang soalan boleh tulis di komen. Okey, so OT kita mereka sentiasa bersedia kat belakang tu tunggu soalan anda untuk jawab. Okey, so saya continue balik kita punya tips untuk melalankan terapi di rumah. Okey, sebelum kita jalankan terapi di rumah, kita kena pastikan keperluan asas anak itu cukup supaya anak ini memang ready untuk follow kita punya aktiviti. Pertama sekali, mereka ni bukan dalam keadaan mengantuk. Maksudnya mereka dapat tidur yang cukup, lepas tu dah makan, dah kenyang, and then mereka ni berada dalam keadaan sihat. So 3 faktor ni kita nampak simple tapi sebenarnya ia mempengaruhi kadar keterlibatan anak-anak itu dalam
menjalankan aktiviti di rumah. So kalau dia ngantuk kan macam mana nak ikut kan? Kalau macam kita pun ngantuk, so belajar memang mata tu macam kena apa, tongkat dengan kayu kan? Masa dekat dalam kelas. Lepas tu kalau lapar, perut berbunyi. Jadi pun menyebabkan anak tak boleh nak fokus ataupun follow aktiviti-aktiviti kita, dan yang tu adalah sihat tu badan, definitely lah kalau mereka rasa sesama ke tak sihat, memang akan sukar untuk kita jalankan aktiviti-aktiviti bersama mereka. Okey, yang seterusnya adalah ini bahagian yang kadang-kadang anak-anak suka. Bila kita buat aktiviti dengan anak-anak ni, kita pastikan kita ada beri reward ataupun punishment. Okey, reward ni maksudnya bila dia dapat set ataupun dapat membuat aktiviti tu dengan lengkap ataupun sehingga habis, kita bagi reward. Okey, reward ni sebenarnya bolehlah kita bagi dia dia punya favourite foods, dia punya favourite toys kan. Apa yang dia nak. Okey, kalau contohnya memang suka, okey lepas habis aktiviti ni okey boleh makan. Okey, lepas habis aktiviti ni boleh main toys ni. Tapi kena ingat, elakkan untuk kita beri gadget kepada anak. Okey? So boleh beri benda lain, nak bagi hug boleh, nak bagi senyuman boleh, nak bagi aiskrim ke pun boleh. Tapi elakkan beri gadget. Okey, sebab bila kita beri gadget, gadget ni dia macam ada satu apa orang kata, berhantu lah kot kan. So bila budak ni akan gadget, dia akan hilang semua, so dia lupa balik apa yang dah aktiviti-aktiviti dia buat. Okey, dan yang terakhir yang paling penting sekali, apa sahaja aktiviti yang ibu bapa nak buat kat rumah, kena rujuk dengan terapis ataupun guru berkeperluan khas atau guru pendidikan khas. Sebab apa? Terapis akan memberi nasihat sama ada aktiviti yang kita buat tu sesuai tak dengan keperluan anak kita. Kan mungkin kita rasa aktiviti A tu kita nak buatlah aktiviti A ni menarik kan, tapi sebenarnya aktiviti A tu tak memenuhi keperluan anak kita. So mungkin jadi bila bapa rancang untuk aktiviti-aktiviti itu, aktiviti-aktiviti itu perlulah mendapat rujukan terapis ataupun guru supaya guru boleh memberi nasihat lah. Terapis boleh menasihat, okey aktiviti ni sesuai untuk anak. Puan, mungkin aktiviti ni agak berbahaya jika puan jalankan sendirian tanpa ada pengawasan. So again, kena dapat rujukan dan dapat guide yang betul daripada guru ataupun terapis bertauliah. So kita faham sekarang ni Google ada di mana-mana, so segala maklumat berada di hujung jari. Mungkin ibu bapa banyak suka tengok YouTube aktiviti-aktiviti kat rumah, so bila nampak aktiviti tu menarik lah, happening, cuba nak buat dengan anak. Sebab again kena ingat anak kita ni adalah anak yang berkeperluan khas. So mungkin ada sesuatu aktiviti yang kurang sesuai untuk mereka, dan mungkin ada juga aktiviti-aktiviti tu walaupun seronok, selamat, tapi mungkin tidak sesuai untuk keperluan mereka. So kalau kita buat pun dia tak akan memberi impact kepada anak-anak ini. So again, lepas tu bincang. Okay, ada terapis, saya tahu ada ibu bapa yang hantar ke pusat terapis, boleh tanya kepada guru dan terapis apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk dijalankan sepanjang PKP ataupun semasa berada di rumah. Alright, okay. So nak share lepas ni, apakah contoh aktiviti yang best menarik kat rumah? Okay, hari ni yang ada dekat saya ni adalah aktiviti-aktiviti paling simple yang parent boleh buat. So boleh gunakan apa bahan yang ada dekat rumah, tak perlu beli. Kadang parent saya tahu ramai yang kreatif, boleh gunakan apa saja bahan yang ada. So aktiviti pertama yang mungkin parent boleh buat merupakan aktiviti ini sebenarnya aktiviti yang kita gunakan juga semasa sesi terapi. So kita nampak kalau mungkin ada parent cakap, alah aktiviti ni boring lah, biasa je. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi anak itu dapat membantu untuk meningkatkan kebolehupayaan mereka untuk membantu untuk polish mereka punya kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran sensori, motor kasar, motor halus dan sebagainya. So aktiviti pertama yang mungkin parent boleh buat adalah sensory circuit. Okay, so sensory circuit ni aktiviti ni senang je. Ibu bapa tak perlu beli peralatan, boleh pakai kat rumah. Ada tak kerusi kan? Kalau ada kerusi makan, tapi tak sesuai lah kalau pakai kerusi sofa yang besar tu kan. So sesuainya pakai kerusi makan. Di mana bila kerusi makan, kaki ada 4 tu, okay, yang tak ada penghalang di tengah-tengah itu, okay, boleh gunakan kerusi makan ini untuk melatih anak merangkak.
Okay, sebab kadang-kadang ada kanak-kanak berkeperluan khas ini mereka tidak pandai merangkak dan mereka rasa takut bila berada dekat kawasan yang sempit dan sebagainya. So boleh latih anak ni dengan menggunakan kerusi makan yang kita ada yang tak ada palang lah, maksudnya hanya ada kaki 4 yang kita boleh lalu di bawahnya. So boleh gunakan kerusi ini, ajar mereka untuk merangkak. Okay. Yang kedua, kat rumah ada tilam tak? Ada tilam bono lah, ada pelbagai-bagai tilam cooking dan sebagainya. Okay, boleh gunakan tilam untuk ajar anak melompat. Sebab kadang-kadang ada kanak-kanak ini mereka takut dengan ketinggian, so mereka tak pandai melompat. Kadang mereka melompat dengan satu kaki saja. Lompat dia pun macam orang nak berlari sebagainya, so mereka tak boleh gunakan fungsi dua kaki untuk melompat. So boleh gunakan tilam ataupun bantal, tapi selalunya tilam lah yang ada spring kan, yang besar untuk ajar mereka melompat dengan pengawasan ibu bapa. Sebab bila mereka melompat ni tak pasti sama ada, mungkin bila ada tilam mungkin atas katil tu mungkin agak tinggi, takut nanti dia lompat-lompat dia terjatuh atas ke bawah pula kan. So bila buat aktiviti ni kena ada pengawasan daripada ibu bapa. Okey, kemudian yang seterusnya, ada tak masking tape? Okey, sebenarnya masking tape ni untuk kita buat aktiviti balancing. Okey, kalau di pusat terapi kita ada balance beam. Okay, tapi sebabkan dekat rumah mungkin takkan nak beli balance beam tu, agak mahal. So boleh gunakan masking tape, tak kisahlah masking tape colour yang paling simple ada colour putih. Kalau tak ada masking tape colour putih, colour apa-apa pun boleh. Ada biru, ada merah, apa tape yang boleh digunakan, ibu bapa sebenarnya boleh letakkan menjadi satu line panjang. Okay, satu line panjang yang lurus. Dan minta anak berjalan seolah-olah mereka sedang berjalan di atas balance beam. Okay, so kita suruh jalan, dia kena ikut kaki dia step by step, follow masking tape tersebut. Okay, follow masking tape tersebut. Jadi kita ajar untuk mereka balancing, untuk menggantikan fungsi balance beam. Dan sebenarnya bila ada masking tape ni parent, sebenarnya banyak aktiviti yang parent boleh jalankan. Okay, selain daripada lurus tadi, sebenarnya parent boleh gunakan masking tape tadi untuk buat zigzag. Kan boleh buat zigzag, kemudian ada masking tape tu pun sebenarnya boleh buat litar kereta. Okay, so ambil kereta, minta anak gunakan kereta, suruh jalankan kereta tu di atas track yang kita gunakan masking tape tadi. So ni pun kita ajar anak juga untuk fokus dan juga dia punya kemahiran lah untuk mengikut laluan yang kita telah jalankan daripada menggunakan masking tape itu. Dan yang seterusnya adalah, kau nampak ni tadi aktiviti lebih kepada fizikal lah, untuk merangkak, untuk melompat, untuk balance beam. Okay, ni lebih kepada untuk aktiviti fizikal. Dan yang terakhir, boleh gunakan selimut. Okay, ada selimut kat rumah, boleh gunakan selimut untuk dijadikan swing. So, masukkan anak di dalam selimut itu, jadikan swing, so kita boleh buai mereka. Zaman-zaman dulu saya rasa buaian pakai kain pelikat, silap saya kot. Kan, gantung dekat atas ni, jadikan swing. So, kalau tak ada swing, boleh ganti sebagai selimut untuk swing. So, aktiviti sensory circuit ni, aktiviti yang memerlukan aktiviti fizikal lah. Mereka merangkak, mereka melompat, lepas tu mereka berjalan dengan aktiviti swing. Okay, itu adalah aktiviti sensory circuit. Okay, jadi boleh cuba untuk setiap aktiviti ini letaklah dalam lebih kurang berapa? 10 minit, 15 minit dan sebagainya. Okay, aktiviti yang kedua. Okay, aktiviti kedua yang parents boleh jalankan rumah adalah aktiviti sensory sentuhan. Sebab kita tahu kadang anak-anak berkeperluan khas ini, mereka ni tak ada sensory kan, dia tak ada awareness. So dia tak tahu rasa-rasa, deri rasa mereka ni agak kurang. So boleh gunakan bahan yang kat rumah kita ada, contohnya beras, kita ada kacang yang nak buat nak buat bubur kacang tu kan, makaroni ke, tepung, air, mi dan sebagainya. So sebenarnya bahan-bahan ni parent boleh gunakan, masuk dalam bekas, kasih anak pegang dengan tangan, mereka ramas. Tepung tu kan dia pegang, lepas tu mungkin tapung tu tambah air sedikit, kasih dia likat dan sebagainya. Beras tu parent boleh guna beras biasa ataupun warnakan beras, kacang hijau, boleh suruh mereka pegang. So mereka akan rasa pelbagai permukaan ataupun tekstur untuk bahan-bahan tersebut. Okay, and then
Selain tu untuk rasa lah satu-satu. Kemudian bahan-bahan ni semuanya boleh juga diletak dalam bekas, asingkan, and then letaklah permainan dalam bahan tersebut. Contohnya tadi kita letak beras, okay, beras dalam satu bakul, kita letak beras dalam satu bakul, sudah tidak dalam beras tu kita letaklah, kita sorok barang, mainan dan sebagainya, suruh mereka cari barang-barang dalam tu. Itu pun boleh juga. So dalam kacang hijau tadi soroklah dinosaur ke kereta ke car dan sebagainya, suruh mereka explore untuk cari. Okay, so tips dia untuk buat aktiviti sensory sentuhan ni, sebab kita tahu anak-anak ni dia akan rasa geli kan, dia rasa macam tak biasakan benda tu. So mulakan dengan tekstur yang kurang menggelikan. Okay, so maksudnya kurang menggelikan selalunya yang berlendir-berlendir, yang basah sebagainya. So kita gunakan, kita beri dia dulu start dengan bahan yang tidak menggelikan. Contohnya mungkin beras. Okey kan. Beras dia dia kering, dia dry, boleh. Kacang hijau boleh. So lepas tu mungkin bila makaroni yang kering, okey. Kemudian tepung, bila dah air dah mula rasa dia rasa geli dan sebagainya. So kita sikit-sikit kita upgrade bahan-bahan tersebut, dan kita tengok dekat part mana yang anak kita punya acceptance untuk bahan tersebut. So kat sini sebenarnya parent pun boleh identify dekat mana kelemahan anak tu. So jadi anak saya dengan beras dia okey. So tapi benda dengan yang berlendir, contohnya tadi mi dia ada lekit-lekit, dia tak suka. So kita tahu dekat mana anak kita ada masalah dan sebagainya. Alright, itu untuk aktiviti sensory sentuhan. So again, kalau ada soalan boleh tanyakan di ruangan komen. Okay, dan aktiviti seterusnya yang saya nak share adalah motor halus. Okay, sebenarnya motor halus kalau tengok kat rumah, pelbagai aktiviti yang parent boleh buat. Macam-macam sebenarnya bahan-bahan yang kat rumah yang boleh untuk dijadikan aktiviti motor halus. So paling simple yang saya nak tunjukkan, kita perlukan cawan, tak kisahlah cawan plastik ke cawan kertas dan sebagainya, dan kita ada getah. Okay, ada getah kan, getah tempe kan, pergi pasar tani beli banyak getah beli barang dekat getah, beli tempe tu, so getah tu simpan, selalu saya sangkut dekat dapur tu kan kalau getah-getah ni kan. Jadi ada banyak getah, so senang je aktiviti dia adalah dengan adanya dengan adanya cawan ini, kita minta anak itu masukkan getah ini ke dalam kita panggil sebagai ni apa tadi? Paper cup. Okey, dalam cawan kertas ni. So ajar mereka untuk masukkan. Okey, masukkan di dalam cawan kertas ini. So ini adalah salah satu aktiviti boleh. Tak ada cawan boleh pakai botol apa sahaja. Boleh, tak ada masalah. So sebenarnya kita nampak simple aktiviti ni, tapi kadang-kadang kanak-kanak mereka tak boleh nak buat aktiviti ini dengan betul. Okay, so boleh ajar mereka untuk masukkan di dalam aktiviti ni. So selalu untuk kanak-kanak berkeperluan khas memang mereka akan rasa sukar untuk buat aktiviti ini dengan jayanya. Okay, ini satu aktiviti. Kemudian kalau kat rumah tak ada tabung, ni selalu kan bekas kuih banyak, beli barang sekarang ni delivery, macam-macam order. Yang ni bekas saya beli mangga jeruk, asam boy tu kan. Yang selalu kat sekarang ni, kalau kat JB ni saya tak tahu ada Skudai, famous ni mangga jeruk asam boy yang jual di tepi-tepi traffic light tu. Kita tangga tunggu traffic light tu kita boleh beli. So bekas ni sebenarnya parent boleh guna dan simpan dekat dalam almari. Okay, boleh tebuk lubang dekat sini untuk kita jadikan tabung. Okay, boleh jadikan tabung. So sebenarnya kita boleh buat aktiviti dengan anak-anak. Okay, tabung. Ajar mereka untuk masukkan duit shilling lah. Okay, kalau tak ada duit shilling, kita ada chip-chip macam ni kan, kadang kita ada chip yang kita beli game-game, ada chip-chip pun boleh. So sebab hari ni saya tak ada duit shilling, so saya ada permainan ni saya dah bagi. So ajar anak untuk masukkan duit shilling dalam tabung ini. Buatlah aktiviti ni sampai habis. Sebab kita nampak aktiviti, kita dah besar, kita nampak aktiviti ni simple kan. Tapi sebenarnya untuk anak-anak kadang mereka nak masukkan kat dalam lubang ni pun mereka mengalami kesukaran. So kita buat sama-sama bersama mereka. So ini adalah salah satu aktiviti yang mudah yang parent boleh buat di rumah. Okey. Kemudian kita ada
kita kata ada paper, ada kertas, okey. Ada kertas banyak kat rumah, kan kertas tak guna, bersepah-sepah. So kita boleh gunakan kertas ni sebenarnya untuk buat aktiviti mengoyak. Okey, ni selalunya dalam prasekolah, leceh aku, aktiviti memang kita nampak simple tapi sebenarnya yang nak membantu motor halus kanak-kanak. So kita just ajar mereka untuk koyakkan kertas ini menjadi bahagian-bahagian kecil. So jangan terkejut kalau ada yang tak pandai mengoyak kertas. Okey, so anda pun boleh cuba skill mengoyak kertas anda ni. Pandai tak nak koyak kertas. So, beri kertas pada mereka, minta mereka koyakkan kertas itu kepada bahagian yang kecil-kecil. So, bolehlah guna kertas yang recycle, kan? So, sekarang kita penjimatan lestari, kita ajar mereka macam mana nak koyak kertas menjadi ke bahagian lebih kecil. So, ini aktiviti yang paling mudah. Okey, seterusnya. Alright. Aktiviti untuk motor halus. Okey, kat rumah ada kita panggil hanger baju. Okey, ada hanger baju. So hanger baju tu kita ambil sepit baju. Okey, kat sini saya tak ada hanger baju. Okey, hanger baju kita sepit baju, kita minta mereka sepit. Ataupun sebenarnya kat rumah ada bakul. Okey, ni kita ada bakul. Okey, kat rumah tak kisahlah bakul ke bekas aiskrim pun sebagainya, boleh juga kita gunakan. Yang penting dia ada bahagian bibir yang boleh untuk mereka sepitkan aktiviti. So bila aktiviti sepit sebenarnya ni memerlukan kekuatan jari tangan untuk mereka menyepit tu. So kita nampak macam senang tapi ada kanak-kanak memang mereka tak pandai nak sepit, nak pegang sepit, nak buka sepit, nak sepit pun mereka tak pandai. So again kita boleh ajar mereka untuk buat aktiviti menyepit baju di hanger ataupun di bakul dan sebagainya. So bila buat aktiviti ini sebenarnya, parent boleh ajar anak juga at the same time mengenali warna. So mungkin boleh suruh anak sepit mengikut warna turutan, warna kuning. Parent suruh ambil sepit warna biru, kan? So kita suruh mereka sepit dan sebagainya. So ini boleh buat juga aktiviti menyepit. Okey, ini untuk berkaitan dengan motor halus. So kita nak ajar motor halus mereka berfungsi dengan lebih baik. Okey. Yang seterusnya adalah aktiviti berbentuk kognitif. So tadi kita dah discuss on sensory circuit, aktiviti yang lebih kepada fizikal, mana kita ada aktiviti sensory sentuhan, kan kita nak rangsang deri sentuhan mereka. And then tadi saya dah tunjukkan aktiviti berkaitan dengan motor halus. Okay, dan sekarang ni kita tengok apakah aktiviti-aktiviti untuk kognitif. Okay, selalunya aktiviti kognitif ini memerlukan anak tu berfikir sedikit lah. So maksudnya aktiviti yang sesuai yang kita boleh gunakan adalah puzzle. Okay, so puzzle ni boleh beli tak kisah kat mana. So ini contoh puzzle yang saya beli kat kedai Eco. So sekarang ni Eco merupakan rumah kedua saya, favorite sangat pergi kedai Eco ni. Kan bukan budak je minat, mak-mak pun memang minat, kedai dia memang best. So sebenarnya, okay, tapi bila PKP ni saya tak boleh keluar rumah, sebenarnya risau. Parents sebenarnya boleh buat puzzle sendiri. Kan kertas yang ada ni, parent lukislah gambar apa sahaja dalam bentuk kertas, kemudian parent boleh buat kotak, kemudian gunting, jadikan dia sebagai puzzle. So bila puzzle ini kita suruh anak-anak boleh buat aktiviti macam-macam. So dia boleh asingkan mengikut bentuk. Okay, nampak ni kat sini ada bentuk apa? Hexagon. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon dah lama dah tinggal ke sekolah, tak ingat dah. Hexagon, kita ada 4 segi. So kita ada circle. Kan? So kita minta mereka sortkan ataupun asingkan mengikut warna. Okay, and then boleh juga guna puzzle bergambar untuk mereka matchkan. So again, puzzle ni pun parents sebenarnya boleh buat kat rumah. So kalau yang dah ada komputer ataupun ada printer, boleh print, laminate dan sebagainya. Kalau tidak sebenarnya, boleh je lukis. Gunakan lukisan tangan di kertas, kemudian gunting untuk mereka matchkan puzzle ni. Sebenarnya boleh. So sebenarnya saya pasti ramai ibu bapa yang kreatif dekat luar sana. Okey, itu adalah untuk aktiviti kognitif. Okey, dan yang terakhir
yang saya nak sharekan dengan anda adalah aktiviti berkaitan dengan daily living skill. So bila mereka datang ke pusat terapi ataupun mereka follow intervensi program, memang salah satu modul ataupun silibus yang kita ada adalah berkaitan dengan daily living skill. Sebab apa? Kita nak anak-anak ini dependent, mereka boleh menguruskan diri sendiri. So daily living skills ni lebih kepada pengurusan diri untuk seharian. Alright? Okay. So apa aktiviti yang boleh buat adalah parent time masa ni lah. Parent boleh ajar anak contoh toilet training. Kalau anak-anak yang belum pandai lagi menggunakan toilet ataupun pergi ke toilet sendiri. So kat time ni yang masih gunakan pampers ataupun lampin pakai buang, this is the right time untuk parents untuk conduct toilet training dengan anak-anak di rumah. So time ni lah parent boleh buat penjadualan, mungkin 2 jam sekali, lepas tu sejam sekali. Mula dengan waktu yang pendek dulu. 15 minit sekali, setengah. Kita kena tengoklah pattern anak kita pergi ke toilet tu macam mana kan. So mungkin setengah jam sekali kita ajak mereka. Selepas kita nampak dia dah okey sikit, kita panjangkan masa tu jadi 1 jam. Kita nampak dia okey, kita panjangkan lagi. So this is the right time ataupun I think is the best time for you untuk conduct potty training di rumah. Okay. Kemudian at the same time untuk daily living skill, parent boleh ajar skill untuk pakai baju dan buka baju sendiri. Sebab anak-anak ni memang pada peringkat kanak-kanak yang berkebutuhan khas ni, mereka kadang tak pandai pakai baju terbalik, mereka ada sensitif tentang baju yang ada label dan sebagainya kan. So at least bila ada kat rumah ni, luangkan masa untuk parent ajar basic skills ni kepada anak, cara pakai baju, cara buka baju. Mungkin at the first time ni mereka perlukan bimbingan assistant by parents, tapi mungkin selepas tu mereka boleh buat dan parent cuma guide ataupun lihat sahaja. Okey, kemudian aktiviti makan. Okey, bila makan ni ajar mereka guna sudu. Okey, sebab kadang anak tak pandai nak grip sudu, nak pegang sudu. Okey, mungkin ni lah masanya parent boleh ajar mereka untuk makan guna sudu sendiri. Okey, guna sudu sendiri kan, kita letaklah dalam tu cereal ke dan sebagainya. Kita boleh ajar mereka untuk menggunakan sudu. Sebab semua aktiviti-aktiviti ni lebih kepada untuk cater mereka punya living skill, aktiviti kehidupan seharian supaya mereka ni boleh independent. Okay, selepas dah guna sudu sendiri, kita ajar mereka guna cawan biasa sendiri. Okay, macam mana nak pegang cawan, macam mana nak minum cawan, itu kita ajar mereka. Okay, sebab kalau kanak-kanak biasa, kita tak perlu ajar mereka, mereka tengok, mereka buat melihat kita buat. Tapi mungkin kanak-kanak yang berkebutuhan khas ni, mereka perlukan bimbingan daripada ibu bapa dan don't expect yang mereka pandai. Bila kita lihat kita, mereka boleh copy. So kita kena bantu bimbing mereka untuk guna cawan biasa sendiri. Okay, dan yang terakhir aktiviti yang parent boleh buat dengan anak-anak untuk daily living skill adalah ajar gosok gigi. Okay. Gosok gigi ni pun kadang aktiviti dia agak sukar untuk ajar anak, tapi sebenarnya this is the right time yang parent boleh buat dekat rumah. So sebenarnya ni bukan time PKP je. Okay, time hari biasa pun sebenarnya parent boleh gunakan aktiviti ini untuk bantu, sebab di pusat terapi ataupun early intervention program kita ajar benda ni, tapi kadang kita ajar tu bila kat rumah tak praktik ke mungkin anak tu akan lambat. So bila kalau kita ajar kat rumah pun ada enhancement ataupun reinforcement pada parent pun buat sekali, jadi anak tu lebih cepat lekat lah kan, lebih mereka tahu kena buat benda ni. So kita beri penugahan, kita sentiasa bantu mereka, kita ajar. So berbanding kita buat 10 kali dengan 1 kali, 10 kali tu lah lebih menyebabkan mereka progress dengan lebih baik. So aktiviti yang boleh buat adalah gosok gigi tanpa bantuan. So bila parent buat aktiviti semua, sebenarnya kalau di tempat kami, kami mengalu-alukan parent untuk berkongsi segala aktiviti anak-anak mereka buat bersama bapa di rumah dengan kita punya terapi cara kerja. Sebab kalau parent willing to share dengan terapi cara kerja kita, terus terapi cara kerja kita boleh advise, mereka boleh komen. Sama ada aktiviti itu okey tak ataupun apa perlu bantuan yang sebagainya. Alright.
So saya untuk aktiviti terapi ni saya rasa parent dapat follow ataupun dapat lakukan sebab sekurang-kurangnya anak kita tu terisilah dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan kebolehupayaan mereka supaya mereka ni tak semakin kita kata progress dia jadi back to yang previous one. Okay, so kita nak perkembangan mereka ini sentiasa konsisten walaupun tak pergi ke pusat terapi, walaupun bercuti sebentar sementara PKP ini, tapi mereka konsisten perkembangan mereka ni. So ada aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan. Okey, so saya masih lagi menunggu soalan daripada parent ada nak tanya. Okey, hari ni sebagai terapis tajuk kita, tapi kalau ada saya buka ruang dan peluang jika ada soalan nak bertanya tentang apa sahaja sebab hari ni kita ada 2 OT bersama saya ini. Okey, kita ada 2 OT bersama saya. Uh, Kita ada 2 OT bersama saya. So mereka ni menunggu jika ada nak tanya tentang apa, bagaimana nak tengok anak ni ada masalah simptom ke, anak saya ni ada problem apa ke. Inilah masanya untuk anda berkomunikasi dengan mereka, beri ruang dan peluang untuk you all tanya kepada mereka tentang apa-apa sahaja. Nak tanya tentang terapi cara kerja boleh, lepas tu anak saya dah umur 5 tahun tak boleh bercakap lagi ke, anak saya dah 5 tahun tak pandai lagi, tanya pada mereka. So kalau mereka boleh bantu, mereka akan bantu. Okey, jadi memang topik hari ini sebenarnya saya nak berikan penekanan kepada ibu bapa supaya ibu bapa juga memainkan peranan ataupun memberi komitmen ataupun kita panggil bekerjasama lah untuk pastikan anak-anak itu mendapat manfaat lah. Jadi sebab kita tak nak parent macam sekarang banyak isu kan, harapkan guru saja. So sebenarnya ibu bapa perlulah bekerjasama. So benda ni adalah memerlukan komitmen kedua-dua belah pihak sebab again di pusat terapi masa mereka sangat terbatas berbanding dengan ibu bapa di rumah. Okey, so kita mungkin ada satu soalan. Okey, yang tanya kenapa anak saya tak jejak pasir pantai? Kenapa ya? Mungkin saya boleh tanyakan soalan ini kepada Oti Aina. Oti Aina ready tak nak jawab soalan ni? Kenapa anak dia kalau pergi pantai dia tak nak jejak pasir tu? Selalunya budak suka kan dengan pasir kan, tapi dia tak nak pijak dengan pasir tu. Okay, alright. Okay, jadi kalau Oti Aina cakap tadi, kena identify dululah kan. Kenapa anak tu tak nak jejak pasir kan. Mungkin kita tak boleh terus jatuh hukum yang anak tu ada masalah sensory dan sebagainya. Mungkin kena tahu dulu keperluan kenapa mereka ni memang parent kena jadi kena observe lah kan. Anak ni memang setiap kali pergi pantai memang dia tak nak pijak pasir ke, ataupun mungkin hari tu dia tak nak pijak pasir, akan mungkin parent boleh identify dulu, lepas tu boleh buat tindakan yang seterusnya. Okey. So untuk aktiviti terapis ni macam saya terangkan tadi, lepas tu parent kena pastikan anak-anak apa saja aktiviti yang parent nak buat dekat rumah itu kena dapat rujukan sebab ada juga aktiviti-aktiviti yang kurang sesuai ataupun yang agak berbahaya yang memerlukan bimbingan kan. Contohnya kan janganlah lipat anak tu kan, terlipat dia sebagainya, jadi akan jadi ada masalah. Alright, okay, kita ada soalan.
Kalau budak yang berada di tempat bising, dia tutup telinga dan menangis, adakah budak tu ada masalah sensori? Okey, so saya beri pula soalan ini kepada uh, OT Ana untuk jawab soalan ini kalau boleh. Kenapa budak kalau pergi tempat bising, dia tutup telinga dan menangis? Saya kalau orang tu, kalau saya pergi pun bising, tapi saya taklah sampai tutup telinga dan menangis. Tapi kita, kan macam saya suka ke tempat yang bising yang crowded. Tapi mungkin untuk kanak-kanak ni, dia ada masalah sensori ke kalau begitu kan? Okey, kalau budak yang ada kat tempat bising dia tutup telinga dan menangis. Okay, kita kena tengoklah tahap bising dia tu macam mana. Kalau bagi kita biasa je, tapi kita tengok dia menangis tutup telinga tu, mungkin dia ada masalah dari segi dia punya auditory. Mungkin dia rasa bising tu terlalu bising untuk dia. So itu kena diobserve dengan terapis ataupun yang lebih pakar untuk kita tahu sama ada dia betul-betul ada masalah sensori atau masalah dia punya telinga. Okey, so harap dapat menjawab soalan. So kalau berkaitan dengan bunyi bising, tutup telinga dan menangis ni lebih kepada masalah auditory lah kan? Bukan masalah sensori. So mungkin lah kan, mungkin anak ni ada masalah auditory. So mereka ni tak persu sensitif dengan bunyi yang kalau bising dan sebagainya. So kena tengok balik sejauh manakah tahap kebisingan itu. Kalau mungkin bagi kita itu adalah bunyi bising yang normal, so mungkin boleh tengok balik anak tu mungkin ada masalah dan sebagainya. So parent apa sahaja pemerhatian anda kepada anak-anak ni sangat penting. Sebab anda je lah yang tahu tentang apa tu anak itu. Kan sebab kita, kalau tanya saya tak tahu tentang anak anda. Kan jadi anda saja yang tahu sebab anda berada mereka. So observe anak ni, tak rugi pun kita memerhatikan anak-anak kita. Sebab kadang-kadang ada uh, berdasarkan observation anda tu mungkin ada kita rasa perkara-perkara ataupun simptom-simptom ataupun masalah-masalah yang ada dengan anak-anak kita. Okey, jadi saya rasa tak ada soalan lagi. Okey, so mungkin kita boleh tutup sesi pada hari ini berkaitan dengan ibu bapa sebagai terapis kat rumah. So harapan untuk sesi perkongsian kita pada hari ini dapat membantu memberi sedikit input lah kepada anda di luar sana bagaimana menjalankan aktiviti yang sesuai untuk anak-anak berkeperluan khas. So sebenarnya banyak aktiviti yang saya sharekan ni lebih sedikit sangat, tapi lebih kepada nak memberi idea lah kan kepada key start point pada parent apa yang mereka boleh lakukan. Again, anak-anak ini jangan abaikan mereka. PKP ni cuti, kita pun cuti, tutup buku, tutup apa langsung tak buat. Tengok TV, berikan mereka gadget, sebenarnya itu akan memberi kesan kepada proses perkembangan mereka. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa yang dah hantar anak ke pusat terapi. Okay, sebab sayang dah telah menjalani berapa lama proses terapi, kemudian stop, kemudian anak tu balik semula kepada perkembangan yang lama. So kita harapan kita supaya anak kita semakin berkembang secara positif. Alright, so insyaAllah pada minggu hadapan nanti kita tengoklah dulu apakah topik yang sesuai yang kita nak share dengan anda semua. So anda juga boleh beri cadangan kepada saya untuk saya buat sharing session. Mungkin nak suruh saya buat sharing ke, ataupun kita nak suruh kita punya OT yang buat sharing ke, kita nak suruh ST kita buat sharing ke, ataupun kita nak buat aktiviti dengan kita punya teacher mas, ahli childhood, nanti kita tengok dulu siapa yang kena next week. Okey, itu saja kita berhenti di sini. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. So stay safe semua, jaga diri anda semua. Walaupun di mana anda berada, jaga SOP, jaga penjarakan, sentiasa basuh tangan, sentiasa pakai hand sanitizer dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.